سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Hadirin majlis sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi ini kita diberi lagi peluang dan kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam kitab Mohonlah Redha Ilahi ini pada bab yang ke-9 terus. Bab yang ke-9 di mana kita dah penghujung baru ini dalam bab kemenangan berada dalam jiwa mukmin. Maka kita terus pada perbincangan kita pada tajuk yang ke-9, kehidupan mukmin penuh dengan kebahagiaan. Dalam perbincangan kita demikian, orang mukmin orang yang hidup dia walaupun nampak dalam keadaan yang sukar pada zahirnya, tetapi kita diajar supaya kita hidup dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan. Jangan kita biarkan ruang itu ataupun ruang yang diganggu dalam diri kita ni akan dimasuki oleh syaitan. Islam ajar demikian. Benda yang paling utama pada diri kita, kita kena tutup ruang-ruang untuk syaitan masuk, yang menyebabkan akhirnya pada diri kita ni kita akan menjadi kegagalan. Orang mukmin ini orang yang Allah lahirkan ataupun Allah jadikan pada setiap di kalangan kita. Kebahagiaan itu akan tercipta pada diri kita bila kita mengucap dua kalimah syahadah. Sebut saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah bagikan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kita sebelum daripada ini saya sentiasa mengulangi kepada jemaah sekalian tentang mengenai bagaimana kita ini dalam hidup kita ini Allah jadikan pada kita bukan kita bahagia dengan harta benda. Harta benda tidak pernah membahagiakan hidup seseorang. Kita kena faham bahawa hidup ini tidak dibahagiakan dengan rupa paras yang cantik. Allah tak jadikan kebahagiaan ini dengan pangkat yang besar ataupun apa sajalah yang kita biasa kita faham di kalangan kita. Ramai di kalangan kita faham bila sekiranya kita jadi bahagia bila kita harta benda kita banyak. Saya sendiri jumpa dengan orang yang banyak harta dan dia diberi kemewahan di antara jutawan Malaysia dipanggil. Tapi dia sendiri sebut dia tak pernah bahagia dengan harta yang banyak ini. Dia merasakan hidup dia jadi sengsara bila Allah bagikan pada dia harta yang banyak dalam hidup. Demikian juga kita berjumpa dengan orang yang hidup dia dalam keadaan glamour. Orang yang glamour, Allah tak jadikan kebahagiaan daripada glamournya itu. Bila dia dah jadi orang panggil dikenali, orang yang masyhur, ramai pengaruh dan sebagainya, kebahagiaan tidak datang daripada itu. Tetapi bahagia ni datang daripada mana? Bahagia ni datang daripada kita beragama. Bila kita beragama, Allah jadikan kita penuh kebahagiaan. Allah jadikan kebahagiaan itu datang bila kita menjadi seorang mukmin. Bila mukmin saja, maka orang mukmin hidup dia mesti dipenuhi dengan kebahagiaan. Ayat ini yang dimaksudkan tajuk yang kita nak bincang pada pagi ini. Orang mukmin adalah orang yang paling bahagia, sama ada di dunia maupun di akhirat. Yang kita biasa sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ni orang mukmin, dunia pun mesti jadi bahagia, akhirat pun mesti jadi bahagia. Bahagia tidak mensyaratkan kekayaan. Saya sebut awal-awal tadi. Kalaulah bahagia ni mestilah disyaratkan kebahagiaan, maka nescaya raja-raja tu semua bahagia. Tapi tuan-tuan percayalah, raja-raja tu pun tak bahagia hidup mereka. Maknanya hidup mereka tu penuh dengan tekanan. Walaupun mereka ni dalam keadaan yang dalam istana yang mewah, dalam kehidupan mereka dan sebagainya. Tapi nak sebutnya, kalau kekayaan itu menjadi syarat untuk kebahagiaan, nescaya ramai orang kaya-kaya jadi bahagia. Tapi hanyalah orang kaya, hidup mereka walaupun duit yang banyak, mereka tak pernah jadi bahagia dalam hidup. Mereka tidak bahagia dengan harta benda. Itu yang Allah jadikan demikian. Kerana kita ni kita memiliki 1/3 saja
2/3 lagi milik Allah. 2/3 lagi milik Allah. Macam saya sebut banyak kali lah, kita boleh beli kereta, tapi kita tak boleh beli keselesaan. Kita boleh beli ubat, tapi kita tak boleh beli kesembuhan. Kita boleh beli rumah, tapi kita tak boleh beli kebahagiaan. Ramai mana orang yang kereta kecil je, kereta kancil je, anak 12 orang dalam kereta, tapi sibuk melambai orang tepi jalan. Nak sebutnya kereta tu pula tak ada aircon, guna kipas yang pusing kan. Yang jenis demikian. Tapi nak sebutnya kebahagiaan itu datang bukan dengan yang disebut dengan kemewahan. Allah jadikan demikian pada diri seorang. Orang yang hidup dengan kemewahan, dengan rupa paras, hidup dengan penuh tekanan. Dia terpaksa mengekalkan kecantikan. Misal contohnya, orang yang nak mengekalkan kecantikan, dia kena duduk berjam-jam depan cermin. Nak suruh pastikan dia nampak dalam keadaan cantik. Kadang-kadang orang yang kita tengok dalam model-model tu kan, dalam yang letak tepi jalan tu, yang apa ni, gambar-gambar yang tepi jalan ke, gambar-gambar di banting dan sebagainya, ni model-model semua. Kalau kita tengok dalam gambar, kita jumpa kat luar, beza terus. Kita jumpa kat luar, kita kata kenapa tua sangat nampak itu. Kita tak sama dengan dalam gambar. Dalam gambar tu ditacap lebih, dia panggil. Diletakkan dengan gambaran seolah-olah perfect, nampak sempurna pada diri dia. Tapi bila kita jumpa kat luar, kita kata bodoh sangat, kita sebut. Taklah secantik dalam gambar, kita gambarkan demikian. Ramai orang jumpa dengan kita kan. Ada orang yang biasa dengar suara saya, bunyi tua je dia suara. Bunyi. Dia kata bunyi suara ustaz tua je, tapi tengok ustaz, oh muda juga. Tahan sikit pada kita. Tapi ada yang bunyi suara muda, tapi tengok tua dah rupa-rupanya. Yang menyebabkan tak sama. Ramai orang yang jadi demikian. Kemudian, kalaulah wajah yang cantik ataupun memperolehi segala keinginan dunia, maknanya kebahagiaan ini tak syarat dia begitu. Kamu memiliki barang-barang hebat, kamu memiliki harta benda yang banyak, kamu memiliki, kan ramai mana orang yang barang kemas banyak, tapi ustaz hilang je dia sebut. Barang kemas saya rasa toyol ni banyak dalam rumah saya. Dia sebut demikian. Barang kemas memang banyak, tapi hilang. Cuba tanya orang yang banyak barang kemas. Banyak di kalangan mereka barang kemas yang mereka miliki itu, mereka tidak memiliki selama-lamanya. Kerana tak tahu daripada mana. Kadang-kadang dia nak tuduh anak, tak mungkin. Nak tuduh mate, tak mungkin. Nak tuduh siapa? Akhirnya dia nampak bahawa ini merupakan kelemahan dirinya sendiri. Maknanya tidak bahagia dengan demikian. Tidak sama sekali. Bahagia mensyaratkan keimanan yang jitu dalam jiwa seseorang. Sebenarnya, kalau kita tanya bahagia ni bila? Bila kamu ada agama. Bila kamu ada agama, kamu jadi bahagia. Tapi kalau kamu tidak ada agama, kamu tak payah ceritalah. Orang Melayu kita kata, tak usah sembang kencang lah. Maknanya dalam hidup kamu, kalau kamu tak ada agama, kamu hilang kebahagiaan. Bahagia ni datang bila kamu dah ada agama. Agama ni membahagiakan dalam hidup seorang. Para hadirin sekalian, dapati keluarga kita suami isteri, bila kita bercakap suami isteri, suami kita ni ada agama, kita bercakap dengan suami kita penuh dengan ketenangan. Tak ada sindir menyindir, tak ada tengking menengking, tak ada kita dalam keadaan yang kita nak cakap kasar. Kenapa? Kerana ada agama. Cuba kita tak ada agama. Orang yang tak ada agama kan, kita berhati, minta maaf nak sebut, macam mana rumah tangga mereka hidup dalam keadaan tekanan memanjang. Dengan suami isteri ni dia boleh bercakap kasar begitu saja. Kadang-kadang isteri dia lempang begitu je isteri dia, tanpa dia rasa belah kasihan terhadap isteri dia. Malam dia nak tidur sama dengan isteri, tapi siang hari dia sepak terajang isteri dia, dia caci maki isteri dia, seolah-olah dia tak rasa bahawa isteri dia ni orang yang melahirkan zuriat untuk dalam hidup dia, yang melahirkan kehidupan yang ketenangan. Punca tak ada agama. Bila seorang ada agama, kalian akan dapati bagaimana ketenangan dalam kekeluargaan itu. Allah bagikan ketenangan, cakap tak ada kasar-kasar. Suami isteri ni, saya nak sebut sikit macam orang tak ada agama, minta maaf. Di kalangan kita kadang-kadang kalau kita tak ada agama, kita dengan suami kita tak respect
langsung. Bercakap dengan suami, ayu. Lama-lama kayu. Nak sebutnya, dia bercakap dengan suami tu, I rasa I tak nak makan lagi. You nak makan, you makan. Tak lama tu dia. Lama-lama dia tak ada perasaan. Tapi orang yang ada agama, dia respect pada suami dan isteri dia. Saling hormat menghormati. Saling hormat. Bila dia nak bercakap dengan suami dia, dia ada panggilan khusus. Contoh, Rasulullah panggil Aisyah. Rasulullah panggil apa dia? Ya Humairah. Rasulullah panggil demikian. Orang Melayu kita ni ada kalimah yang baik yang dia bercakap. Sayang, dia panggil. Ataupun dia panggil gelaran. Gelaran dia nak tunjuk dia ni dengan isteri dia ni, dia nak lembutkan dengan anak-anak, dia panggil Umi. Dia panggil pada isteri dia. Bukan dipanggil tu menganggap bahawa mak dia, tak. Ada yang tanya soalan kan, kalau panggilan begini akan jatuh talak. Macam-macam gaya, macam dalam zihar, macam zihar. Tak, bukan zihar. Bukan zihar. Dia zihar ni satu benda yang orang yang benci. Bila dia tak suka dan dia menganggap bahawa dia tak nak sentuh dah, maka itu baru dianggap zihar. Zihar ni maknanya bila kita menyamakan ibu kita, menyamakan dengan ibu kita, dan akhirnya orang Arab bila dia menyamakan dengan ibu, kemudian dia tak nak sentuh lagi dah, itu baru dianggap zihar. Maknanya baru dianggap zihar. Tapi kalau dia benci, menunjukkan dia benci, tapi dia yang ni dia menunjukkan sayang. Orang Melayu kita ni kadang-kadang dia guna kalimah begini. Dia sebut, dia panggil pada suami dia abang. Abang bukan abang dia, bukan abang kandung dia, tak. Tetapi abang ni satu penghormatan pada seorang suami. Itu cara. Sebagai seorang suami, dia lebih berkuasa dibandingkan dengan saya. Jadi lalu dia tidak menganggap macam abang kandung dia. Jangan salah anggap kita demikian. Tapi kalau kita buat demikian, itu satu kesilapan dalam pemahaman di kalangan kita. Ini benda yang pertama yang kita kena faham. Orang mukmin sentiasa senyum dan sentiasa dalam keadaan yang ceria. Orang mukmin dalam hidup mereka ceria dan juga bahagia. Gambaran bagi ahli-ahli syurga adalah orang-orang mukmin. Nak tengok ahli syurga atas dunia ni, tengok orang mukmin. Tengok orang mukmin, orang yang saleh-saleh kan. Bila kita tengok dia, kita nampak Allah untungnya dia dengan amalan dia. Bila kita dengan amalan dia tu, kita akan rasa bagaimana kesalehan dalam hidupnya, kehidupan dia itu. Kerana orang mukmin ni orang yang hidup dalam keadaan gembira memanjang, tak ada rasa keluh kesah dalam hidupnya. Anda cerita kan, anda berjumpa dengan Dr. Harun kemarin dulu. Jumpa khusus, pertemuan khusus anda dengan dia. Jumpa anak dia dan seorang lagi yang bawa, tiga orang. Jumpa tu rasa nikmatnya rasa. Pertemuan yang kita rasa cakap dengan dia tu. Bila anda bercakap dengan dia, macam mana tu rasa sekarang? Anda tanya dia. Dia kata sekarang ni Ustaz, hayat saya ni kalau mengikut Dr. IJN, dia kata dia tak mampu dah untuk nak potong. IJN kata dia tak mampu dah. Saya kalau buat pembedahan, ini pembedahan yang ke-6 dalam hidup. Pembedahan yang ke-6. Nak sebutnya bagaimana dianya sendiri. Tapi senyum je. Bila kita cerita tentang, anak cerita tentang Allah yarham Tok Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, dia cerita tentang pengalaman dia dengan Allah yarham Tok Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, dan dia senyum, masing-masing sono dalam keadaan yang dia tak ada rasa keluh kesah. Dia cerita ni yang terakhir ni, kalau buat tempoh hayat saya ni, dalam doktor sebut 25% lagi, 25% saja lagi, 75% dah tak berfungsi jantung, katanya beliau sebut demikian. Tapi nak sebutnya cerianya dia dalam keadaan tenang, orang mukmin. Lepas tu anda kata Tok Guru, anda sebut pada dia, Tok Guru pastikan Tok Guru kena kuat. Tok Guru mesti, sebab kami ni kuat sebab ada Tok Guru je. Tok Guru, kalau tak ada Tok Guru sebegini, anda sebut, kalau tak ada nanti bagaimanalah kami nak menumpang? Bagaimanalah nak kekuatan pendakwah ni sendiri? Dia senyum pada anak. Dia kata banyakkan doa, disebut banyakkan doa. Anak ceritalah, Allah yarham Tok Guru Ni Abdul Aziz Nikmat dahulu, waktu mana doktor sahkan dia kena kanser prostat ini pada umur dia 72 tahun. 72 tahun. Waktu mana umur 72 tahun ni, dia boleh bertahan sampai umur 84 tahun.
12 tahun lagi. Nak sebutnya gambaran bila umur 72 tahun tu doktor sahkan dia prostat kanser yang keempat, stage yang keempat. Maknanya dia ni akan meninggal dunia. Doktor kata 2-3 hari lagi, 2-3 bulan lagi. Doktor sebut demikian. Dia cerita pada anak, Allah yarham tu guna benda nikmat, dia cerita pada anak. Anak kata alhamdulillah, tapi dia kata dia jadi kuat. Kenapa dia jadi kuat? Dia boleh lawan, dia buat tak doli saja. 12 tahun boleh bertahan. Mati doktor dulu pada dia. Doktor yang nak sebut macam gambaran 12 tahun lagi lepas. Benar apa yang dia bertahan? Salah satunya dia sebut. Anak baru nak sebut Tok Guru Harun dia cerita dah. Dia kata, itu doa orang mukmin dia sebut. Oh, doa orang ramai. Doa orang ramai yang memanjangkan umur. Dia pun sebut, kejap Ustaz, saya nak bangun. Dia sebut dia nak makan ubat dulu kejap. Lepas tu nak sambung balik nak cakap dengan Ustaz. Ustaz jangan pergi ke mana dia sebut. Nak sebutnya Datuk Dr. Haruddin. Ni contoh gambaran. Kalau kita cerita ahli syurga lah, mudahnya gambaran ahli syurga yang ada di atas muka bumi. Mudah-mudahanlah kita doa demikian, sehingga dia boleh bertemu dengan keadaan yang husnul khatimah dalam hidup. Sama juga dengan kita doa biar kita ni sampai husnul khatimah. Tapi anda nak sebutnya gambaran bagaimana ahli syurga ni adalah gambaran ahli syurga atas dunia ni orang-orang mukmin. Orang mukmin, siapa orang mukmin tu? Kita. Biar sampai peringkat kita ni, anda nak sebutnya, hidup kita menjadi orang mukmin ni, biar sampai peringkat kita ni naik darjah kedudukan kita di sisi Allah, sehingga menjadi waliullah. Menjadi waliullah. Waliullah ni bukan kita tahu, kita tak sedar. Jangan kita pula mengaku lepas pada ni, aku dah jadi wali dah. Aku dah jadi wali pakai name tag waliullah. Jangan demikian. Itu bukan wali, itu tuwak law tu. Cuma nak sebut je kita ni, biar kita ni orang mukmin yang hidup dalam keadaan semakin lama semakin soleh, semakin lama semakin soleh dalam hidup. Kenapa? Kerana bahagia itu milik kita. Walaupun kita ni semakin lama kita hidup, semakin dekat dengan kematian, tetapi tidaklah dengan kematian itu menjadikan kita hidup dalam keadaan tekanan. Tak. Jangan kita nampak bila sebut tentang mati saja, bila sebut tentang mati, lalu kita dalam keadaan yang kita semakin takut. Tak. Orang mukmin ni orang yang bila sebut tentang mati, kita semakin jadi rasa inilah saat yang kita nak jumpa di hadapan Rabbul Jalil. Kita rasa nikmat. Tak apa ya Allah, jangan bimbang. Kadang-kadang kita kan, kita duduk depan cermin tengok berkilat-kilat atas kepala kita. Uban misal contoh. Bila nampak berkilat-kilat, tu dah aku. Kita pernah mula memandang suami aku dah tak berapa nak dah pada aku kot. Ataupun kita tengok muka kita berkedut-kedut. Puas tegang kulit kita. Puas kita betulkan kulit kita, tegangkan dia balik. Di waktu itu, dalam keadaan demikian kita rasa sedih dan kita rasa pilu. Tak. Orang mukmin bukan demikian. Orang mukmin orang yang rasa gembira. Alhamdulillah, Allah semakin dekatkan diri kita untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara demikian. Ayah tu, kita tanya, Ustaz boleh rasa demikian? Kita didiklah diri kita. Didik diri kita, mendidik diri untuk menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan redha Allah pada diri kita. Cara macam mana? Cara kita jadikan dalam salah satunya, hidup kita ni bahagia dengan agama. Bila kita beragama, kita rasa tenang di dalam hidup. Para hadirin sekalian tengok anak-anak yang tak boleh baca Quran, para hadirin sekalian kena rasa sedih. Para hadirin sekalian tengok anak-anak kalian yang tak menutup aurat, kalian kena rasa bimbang. Kena rasa bimbang dalam hidup kita. Bila kita tengok anak-anak kita tak jaga solat, kita kena rasa gundah gelana kerana tiadanya agama. Bila kita ada agama, keluarga kita dah mula ada agama, anak menantu kita jaga syariat, kemudian dalam hidup kita ni sentiasa kita jaga yang diperintah oleh Allah, itu tanda kebahagiaan yang kita dapati dalam kehidupan. Tanda besar kita sedang memiliki kebahagiaan. Kalian jangan rasa gembira bila dapat anak menantu yang tak bertudung. Anak menantu kadang-kadang tak tutup aurat. Jangan kita rasa gembira. Menantu kita yang lelaki pula pukul 2 pagi main futsal lagi. Jangan kita rasa gembira. Pukul 2-3 pagi masih lagi di medan sebegitu. Jangan kita rasa gembira. Ataupun kita dapat keluarga kita ni orang yang jaga tak jaga syariat, tapi dia memiliki harta yang banyak.
Bila dia boleh jaga agama, itu tanda kebahagiaan yang kita miliki dalam hidup. Kadang-kadang ternampak jugalah ada di kalangan jemaah-jemaah kita kan. Kadang-kadang kita bila kita nampak dalam Facebook dan sebagainya, kalian jangan jadi friend dengan Nana sebenarnya. Kalau nak suruh Nana tak nampak kalian. Kadang-kadang ada di kalangan kita, bila kita berFacebook misalnya contohnya, bila kita Facebook, kalian keluarkan gambar-gambar dengan siapa? Kadang-kadang dengan gambar-gambar orang yang seksi-seksi, yang tak tudung, kemudian dalam keadaan buat benda-benda yang tak senonoh. Contohnya dalam agama. Kemudian kita keluarkan. Di waktu itu kita kata, kenapa kita boleh bercampur baur begitu? Itu tanda kita tak mukmin. Kalau kita mukmin, mesti kita hidup dalam keadaan selaras. Jaga agama, jaga dalam hidup kita ni, keluarga kita. Ini tanda kebahagiaan dalam hidup. Kalau kita nak bahagia sampai ke akhirat Allah SWT. Ramai kan unfriend apa ni kan. Lepas benda ni, Ustaz dah suki kita unfriend. Jangan kita friend. Nanti tahu pula cerita-cerita dalam hidup keluarga kita. Ni benda-benda yang demikian di kalangan kita. Di syurga sana tidak ada gundah dan gelisah. Bila kita meninggal dunia, dalam syurga tak ada sedih. Sampai ditanya, nak hidup balik tak dunia? Nak. Bila tawar, nak hidup balik di dunia? Tak nak lah. Kenapa tak nak? Kerana di dunia penuh dengan ujian-ujian dan cubaan-cubaan dalam kehidupan. Tetapi di akhirat, bila kita berada masuk dalam kubur je. Bila masuk dalam kubur je, bahagianya hidup. Waktu Rasulullah kata, mukmin bila meninggal dunia, dia mula berehat daripada kepenatan kehidupan. Tetapi orang yang tidak mukmin, bila dia meninggal dunia, orang lain berehat dengan penatnya menanggung dia. Kita ni, biar kita ni, bila suatu hari nanti kita tiada, orang akan rasa kehilangan kita. Orang rasa kehilangan, tak ada dah orang tu, tak ada dah orang ni. Bila tak ada demikian, lalu kita kata tak adalah celoteh-celoteh dia, tak adalah kata-kata yang baik yang keluar daripada diri dia. Bila tak ada keluar kata-kata yang baik daripada diri dia, maka di saat itu orang akan baca doa, ya Allah tolong ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Kita dalam kubur kan, orang sebut sepatah je untuk kita, Allah maghfir laha, ya Allah tolong ampunkanlah dosanya, ya Allah. Nikmatnya kita dalam kubur. Tak percaya cuba mati, tak percaya. Tak sebut je bagaimana nikmatnya di saat itu. Orang tolong sebut je, Allah maghfir laha, ya Allah tolong ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Allah, kita rasa nikmat yang amat sangat di saat itu. Seronok dan kegembiraan yang berpanjangan. Nikmat yang tidak putus di akhirat dipanggil. Start dalam kubur tu, masuk je orang mukmin dalam kubur, nikmat yang tak putus. Sungguh tidak ada nikmat dunia yang boleh dibandingkan dengan harta, dengan secepis pun nikmat akhirat. Tak ada. Ini nak sebutnya, tidak ada satu nikmat yang boleh nak ditanding di akhirat dibandingkan dengan nikmat yang berada di atas dunia ini. Tapi kena faham, azab dalam kubur tak ada azab yang boleh menanding daripada azab yang ada di atas dunia. Rasa terazab di dunia dengan azab dalam kubur tak boleh nak dibanding. Bagaimana besarnya azab dalam kubur itu. Nikmat, bila kita dapat nikmat, tak boleh nak ditanding dengan nikmat dunia. Nikmat dunia ni ceritalah nikmat apa? Nikmat tidur. Tak boleh lawan dengan tidur dalam yang disebut dengan dalam kubur nanti. Nikmat tidur kan. Kalau Farhan sekarang pernah belajar di luar negara, anda pernah belajar di Mesir. Waktu mana musim sejuk, nikmat tidur. Tidur dipanggil Saratoga. Di kalangan orang Arab Mesir, dia ada kain semut, dia tebal. Yang kain semut tu kalau kita masuk dalam tu, kita boleh tidur. Tidur sedap tak sedap. Pelajar-pelajar kita pernah tidur 2 hari 2 malam. Tidur 2 hari 2 malam. Bangun, minum air teh, minum kacau-kacau air. Kemudian ada yang solat, kemudian dia lepas solat, dia tidur balik. Boleh tidur straight, tak pening kepala. Nikmatnya tidur. Nikmat tidur di musim sejuk lah. Musim sejuk sungguh. Musim sejuk tidur tu, tak ada rasa pening kepala, tak ada rasa. Ni pengalaman belajar di Mesir dahulu. Nak sebut, tapi cerita nikmat tidur ini tak boleh nak lawan dengan nikmat tidurnya dalam kubur nanti. Tak boleh lawan. Nikmat yang Allah jadikan kerehatan, dalam Allah jadikan kenikmatan bila kita menghadap di hadapan Rabbul Jalil. Panggil
bagaimana kuatnya Allah bagi kenikmatan tadi. Kebahagiaan dan kegembiraan yang dikecapi mukmin telah membuatkan musuh-musuh menjadi ketakutan dan kegerunan. Kalau kita ni senyum je, hidup kita ni bahagia je, musuh kita heran dengan kita. Aku pun jenuh sihir dia ni, tak kena-kena. Maknanya musuh pun jadi heran, dia ni memang hebat sungguh. Kita tak pernah tunjuk pun yang kita kena sihir. Kita tak pernah tunjuk pun yang kita ni kena diganggu. Tak terkesan pun dengan cercaan dia dan celaan dia. Bila ada orang kata pada kita macam-macam gaya, tersenyum je. Alhamdulillah, inilah peluang untuk dapat pahala, kita sebut demikian. Kita positifkan setiap benda yang buruk, kita positifkan jadi benda tersebut benda yang manis. Katakanlah ada orang caci maki kita, kata macam-macam gaya pada kita. Kita kata Alhamdulillah Allah bagi pahala, senang je pada kita. Kita sebut demikian. Maknanya kita tak ambil pot langsung terhadap apa yang disebut. Tak ambil pada diri kita ni, ikut dia lah, dia nak sebut apa pun. Yang pentingnya, aku ni hidup betul dengan syariat. Maka di waktu tersebut, kita akan dapati kita orang yang bahagia dalam hidup. Jangan ambil hati. Orang Melayu kita biasa disebut demikian. Jangan ambil kisah. Sampai orang Melayu kita kata, ada aku kisah, dia panggil. Yang benda demikian. Orang kata macam-macam gaya pun, aku tak kisah langsung. Yang pentingnya, aku betul dengan Allah dalam hidup. Ini orang mukmin. Bagi mukmin, menang ataupun kalah dalam satu pertarungan, mereka tetap meraihkan. Orang mukmin demikian. Menang ke kalah dalam perjuangan, kita tak ada istilah demikian. Bagi diri kita, kalau Allah bagi menang, itu bonus. Kalau Allah bagi kekalahan, kalau kita kalah, itu satu benda yang balik modal baru. Dalam perjalanan hidup kita ni, Allah tak tanya pun menang ke kalah dalam perjuangan. Allah tanya kamu terlibat tak terlibat dalam kamu menegakkan kemenangan di jalan Allah SWT. Ini yang kita kena faham konsep dia. Bila kita beragama dalam hidup kita ni, kita tak boleh nak letakkan bahawa pada diri kita, bila kita berjuang, kita terlibat dengan apa saja, kita mesti dapat kemenangan. Tak. Waktu mana Nabi Ibrahim AS dibakar dalam api kan, kita baca dalam sejarah, Nabi Ibrahim dibakar dalam api. Ada burung pipit, burung ciak tu terbang bawa air dalam paruh dia, letak dalam paruh dia. Kemudian diruskan air api yang besar tu dengan air di paruh dia. Burung-burung yang lain tegur, burung gagak ni tegur, burung ciak, kamu nak jadi bomba? Kamu nak jadi bomba, nak padam api yang besar tu. Disebut dalam wallahu alam cerita Israiliyat ke tidak. Tapi kita nak ambil iktibar tadi. Katanya burung ciak tadi, Allah tak tanya pada aku berjaya tak berjaya memadam api ini. Tetapi yang Allah tanya pada aku, berjaya aku ni ada tak semangat nak tolong Nabi Ibrahim AS dalam menegakkan kalimah Allah SWT. Demikian juga kita. Kita ni dalam hidup kita, Allah tak tanya kita berjaya tak berjaya. Allah tanya kita, ada tak kamu terlibat dalam mempertahankan agama Allah? Jangan sampai kamu tak terlibat dalam mempertahankan agama Allah. Tidak pernah ada perkataan kalah dalam jiwa merdeka, dalam jiwa orang mukmin. Di kalangan mereka tersebut, orang mukmin ketika gembira, mereka tetap akan tunjuk kegembiraan. Andai berduka cita, dia juga tetap rasa gembira. Orang mukmin demikian. Orang mukmin kalau dia dalam keadaan yang dia gembira, tentu dia tunjuk alhamdulillah, Allah kurniakan kita rasa kegembiraan. Macam mana Allah nak jadikan, nak suruh kita tunjuk rasa gembira? Orang barat diajar, kalau kita rasa gembira tepuk tangan. Kan orang barat dulu kita kecil-kecil dahulu sentiasa ni kata tadika kan, kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan, dia sebut. Tepuk tangan tu rasa gembira. Orang mukmin tak. Orang mukmin, kalau kamu rasa gembira, kamu diajar supaya sebut alhamdulillah. Kamu diajar Allahu Akbar. Contoh, kita gembira bila? Yang Allah ajar kita untuk tunjukkan kegembiraan. Bila raya. Bila raya, macam mana Allah suruh kita tunjuk rasa gembira? Allah suruh kita tunjuk rasa gembira dengan cara beragam. Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Mulut kita sebut demikian. Kita
jamuan. Tengok cara orang mukmin. Buat jamuan, makan. Mari kita makan makanan. Ini cara orang mukmin. Dengan cara Allah nak tunjuk rasa gembira dalam hidup kita. Di saat yang sedemikian itu. Kalau kita sedih pun kena tunjuk gembira juga. Allah suruh kita demikian. Kalau kamu rasa sedih, jangan kamu rasa sedih itu menyebabkan kamu hilang Allah. Bila kita rasa sedih, mulut kita diajar supaya sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan pada Allah kita kembali. Jadi apa yang jadi masalah pada kita ni? Kalau kita datang daripada Allah dan kita balik pada Allah juga, apa yang kita nak sedih? Dalam hidup kita kan adalah masa-masa yang kita sedih. Bila barang hilang, terasa sedih kan? Bila kita tunggu suami kita pulang, tiba-tiba dia tak pulang-pulang, kita duduk seorang je depan makanan, misal contohnya, menunggu dia pulang, rasa sedih. Waktu tu syaitan kata, tu mesti suami kamu pergi makan kat kedai mamak tu dia. Makan seorang-seorang lah tu. Syaitan mula rasa sedih. Ya, rasa sedih. Kita rasa sedih. Tapi bila kita telefon suami, tak dapat. Telefon tak dapat. Misalnya contoh, jangan bagi ruang untuk syaitan masuk. Jangan bagi ruang untuk syaitan masuk. Syaitan senang je, dia akan timbulkan prasangka. Ni tutup pula handphone ni, kita sebut. Ni mesti tutup handphone ni. Ni ruang-ruang yang biasa syaitan masuk. Padahal bateri dia dah habis. Tapi kita kata nak tutup handphone ataupun tak dapat coverage dalam di kalangan yang ni gangguan. Waktu tu mulut kita kena sebut apa dia? Sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita kata tak mati lagi ustaz. Mana mati lagi? Inna lillah dah. Setiap musibah yang terkena dalam hidup kita, mulut kita diajar supaya sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kebahagiaan orang mukmin ini antaranya digambar melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut bagaimana? Ajaban li amril mukmin. Rasulullah sebut, aku takjub dengan perihal orang mukmin. Rasulullah sebut demikian. In amrahu lahu khair. Semua urusan dalam hidup dia jadi kebaikan. Jadi baik semua dalam hidup dia. Orang mukmin ni aku jadi takjub pada diri dia. Dalam hidup dia elok je. In asabatu, tidak ada satu pun walaysa dzalika illa al-mu'min. Tak akan berlaku demikian kecuali mesti orang mukmin. Orang mukmin ya. Dalam hidup orang mukmin ni bagaimana? In asabatu khaira syakara. Kalau dia beri kebaikan oleh Allah, dia akan syukur. Wa in asabatu darra, kalau dia maka wadhalika khairul lah. Itu yang terbaik untuk diri dia. Wa in asabatu darra, kalau dia ditimpa dengan ujian, dia akan fasabara, dia akan bersabar. Wa laysa dzalika illa al-mu'min, itu pun yang terbaik dalam hidup dia. Ini orang mukmin. Orang mukmin ni orang yang hidup dalam keadaan yang semua berlaku dalam hidup dia alhamdulillah. Payah balik kita ni, kita datang dengan kuliah, alhamdulillah, kita boleh dengar kuliah. Datang ustaz tak datang, alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita. Boleh tak kita lebih? Kadang-kadang kalau kita boleh buat demikian, alhamdulillah dalam hidup itu. Tapi kadang-kadang di kalangan kita datang, ustaz datang, alhamdulillah. Tapi masa ustaz tak datang, balik muka cemburut je. Muka ni masam je. Orang tanya, kenapa tu masam? Ustaz tak datang. Asyik tak datang. Kita sebut demikian. Kita je kena datang. Jaga, minggu depan aku tak datang. Maknanya kita dalam hidup kita, kalau kita jadi demikian, kita belum mukmin lagi. Mukmin ni orang yang hidup dalam keadaan yang dia boleh bertahan dalam keadaan apa jua pada diri dia. Tapi ustaz pun kena datang lah. Ya, ustaz pun kena datang. Ustaz pun kena mencuba untuk datang. Nak sebutnya. Cuma kena latih lah pada diri kita. Setiap di kalangan kita ni kena berlatih. Latih untuk apa dia? Untuk bukannya mudah kita melalui saat sebegini. Sebab Dan rasa dalam macam apa? Diorang rasa rugi tak dapat ilmu hari tu, dia jadi masam tu ustaz. Rasa rugi tak dapat ilmu tu, rasa sedih sikit. Sedih. Itu sebab. Bagus juga yang tu. Bagus juga maknanya. Kalau ada yang macam tu tak apa. Rindu pun tak apalah. Nak sebutnya dalam hidup kita ni, benda apa yang terjadi pada kita, semuanya suara. Berlaku sekali kan zaman Rasulullah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bila dia balik ke rumah dia,
Dia tengok saja, dia masuk ke dapur, tengok tak ada makanan. Tak ada makanan. Masuk tak ada makanan. Cerita yang berlaku ni. Habis tengok tak ada makanan. Lalu Fatimah Sayyidina Ali pergi dekat dengan Fatimah. Tak ada makanan ke Fatimah? Fatimah kata tak ada. Tak ada makanan. Lalu Sayyidina Ali angkat baju. Angkat baju, tengok ada 2 biji batu yang dilekat. Batu sebelah kanan dan batu sebelah kiri. Batu ni yang menyebabkan tak tergoyang. Tak tergoyang, yang disebut nak suruh jangan tergoyangnya, yang dinamakan dengan yang disebut dengan apa di perut ni sendiri. Lalu Fatimah pun buka. Fatimah buka. Bila Fatimah buka, tengok ada 2 juga batu. 2 juga batu. Bila ada 2 batu yang dua-dua ni dalam keadaan yang masing-masing dalam keadaan yang rasa sahayu. Sayyidina Ali tengok saja Fatimah tu dah mula nak cakap. Sayyidina Ali ambil tangan, letak di bibir. Letak di bibir terus. Jangan cakap. Jangan sebut apa-apa. Sayyidina Ali pun turun daripada rumah. Nak sebut yang jangan cerita apa-apa. Kita diuji oleh Allah. Makna 2 batu ni apa dia? Makna 2 batu ni tanda kita ni dah 2 hari tak makan. Sayyidina Ali turun daripada rumah, jalan dalam kebun. Bila masuk dalam kebun kurma ni, tiba-tiba dia tengok ada seorang hamba Allah sedang bawa unta. Dia tanya Sayyidina Ali, dia kata, kamu nak beli tak unta ni? Sayyidina Ali kata, nak beli dengan apa? Duit tak ada. Katanya orang tersebut, ambil je lah. Kamu ambil dengan harga 100 dirham. Begitulah lebih kurang. Sayyidina Ali kata, lepas tu, yalah kamu pergilah jual ke siapa-siapa nanti. Bila kamu ada duit, kamu bayar. Sayyidina Ali pun kata, kalau begitu tak apalah. Sayyidina Ali ambil. Nak bayar dengan 100 dirham. Dia pun jalan ke pasar. Jalan untuk nak pergi ke pasar. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah yang tahan dia. Ali, kamu bawa apa? Dia kata, bawa unta, nak jual. Berapa kamu nak jual? Sayyidina Ali kata 250 dirham. Maknanya sekali ganda lebih daripada itu. Mengikutnya begitu ceritanya. Walaupun sekalipun orang tu kata tak apa, aku bayar. Bila sebut aku bayar tu, dia bayar saja. Kemudian Sayyidina Ali ambil duit tersebut, pergi cari orang tu, bayar balik 100 dirham tadi. Bila bayar saja, Sayyidina Ali bawa balik baki. Balik saja ke rumah. Belum sempat pergi beli barang, bawa balik makanan, nak bawa balik. Ketuk pintu tu, buka pintu. Sayyidina Ali masuk. Fatimah tu pegang mulut Sayyidina Ali, pegang Sayyidina Ali, jangan sebut apa-apa. Jom kita mari cerita pada Rasulullah. Maknanya nak sebut janganlah cerita lagi datang daripada mana nikmat dan sebagainya. Jom kita cerita pada Rasulullah. Pergi bagi tahu pada Rasulullah. Bila jumpa dengan Rasulullah tanya, Ali, kamu tahu tak siapa yang jual unta itu pada kami? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan juga Rasul yang tahu. Lalu katanya Rasulullah itu dah malaikat Jibril. Dia menyamar menjadi manusia yang jual unta pada kami. Kamu tahu siapa yang beli unta pada kami? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah yang tahu. Katanya Rasulullah jawab, itulah malaikat Mikail yang beli. Kerana apa dia? Allah jadikan demikian, kerana tabahnya keluarga kamu dalam menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita demikian. Dalam hidup kita ni, kadang-kadang Allah uji. Ujian-ujian yang kita tak jangka. Yang ujian ini kita diajar supaya dapat nikmat pun sabar. Kita diuji oleh Allah dengan ujian pun kita kena tabah. Kita berhenti sekarang ni lah. Ujian kita berhenti sekarang ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan Allah panjangkan lagi umur kita dalam memahami tajwid. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, sebagaimana anda sebut sebelum daripada ini, yang disebut dengan ibadah korban. Korban ni memang kita nak sangatlah nak sangat. Kalau jemaah yang ada kelapangan nak buat korban tu, di mana kita nak kumpulkan duit yang korban ini, kita nak bagi pada kampung-kampung. Dekat kampung-kampung ni banyak sangat yang tak dapat, yang tak ada korban kadang-kadang. Tambah sekarang ni daging pula mahal.
sekilo sampai RM30 sekilo daging di tempat kita sekarang ni. Dulu-dulu, anda ingat tahun lepas masih lagi dalam 20, begitu je, 18 dan sebagainya. Bunyi 20 tu pun kita rasa gerun dah dahulu. Tapi sekarang tak, harga lembu naik dan sebagainya. Ramai orang tak boleh buat. Dan kita pun dah buat berzaman dah. Kita dah buat lebih kurang 14 tahun, 15 tahun. Tiap kali mana masuk saja musim-musim begini, kita akan buat ibadah ni sendiri. Kita gabungkan. Anda sendiri tak galakkan jemaah untuk buat korban di bandar-bandar. Sebab di bandar-bandar ni, daging-daging pun banyak, di masjid pun banyak. Anda lebih suka kalau jemaah buat di kampung-kampung, di pendalaman, di Malaysia kita ni banyak sangat. Jadi kalau jemaah ada tempat sendiri itu lebih bagus. Tapi kalau nak bagi pada anda, kemudian anda akan gabung-gabungkan. Satu bahagian, lebih kurang 550 pun ada. Kemudian 600 pun ada, 650 pun ada. Anda nak bagi termasuk di selatan Thailand. Sekolah anda di selatan Thailand tu dibuat demikian. Kemudian dan kita bagi pada orang-orang di sana. Orang di selatan Thailand pun teruk. Kemudian anda nak bagi termasuk di Mekah. Di Mekah pun ada kalau jemaah nak buat ibadah korban di Mekah. Sahabat anda ada di Mekah tu. Tahun lepas anda bagi dalam 3 ekor sahaja di Mekah yang buat ibadah korban di Mekah. Dan pun sama juga demikian. Kalau jemaah-jemaah yang ada kelapangan tu dah. Yang keduanya, ada satu seminar solat dan juga selawat yang ada 4 orang yang akan jadi panelnya. Ustaz Mahathir Jod, Ustaz Don Daniel, Ustaz Ahmad Dasuki, Ustaz Dr. Muhammad Ilham Arif. Pada 24 September, hari Sabtu 8 pagi hingga 5.30 petang. Jemaah yang dapatkan pamphlet ni lah. Sekarang ni kita sedang susun berapa ramai jumlah yang nak ikut seminar ni. Bawa anak-anak kita pun elok lah. Buat di Unicel, Dewan Unicel Shah Alam, InsyaAllah. Start daripada pagi, nak datang sampai tengah hari pun tak apa. Datanglah di kalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.